Coronavirus. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hari Awal bin Jamil. Hari ini akan membincangkan tentang tajuk isu COVID-19. Baru-baru ini seluruh dunia dikejutkan dengan satu wabak pandemik yang merangkul berjuta-juta nyawa insan di seluruh dunia, iaitu wabak coronavirus ataupun dikenali sebagai virus corona. Adalah keluarga virus yang boleh menyebabkan penyakit seperti selsema biasa, sindrom pernafasan buruk SARS, SARS dan Middle East Respiratory Syndrome iaitu MERS. Pada tahun 2019, coronavirus baru dikenal pasti sebagai penyebab wabak penyakit yang berasal dari China. Virus ini juga merupakan satu wabak yang boleh merebak dengan mudah, iaitu melalui sentuhan, pernafasan dan pemakanan. Jika dilihat daripada aspek falsafah teoretikal, itu adalah falsafah yang merujuk kepada persoalan-persoalan dasar yang memerlukan satu usaha intelektual yang agak mendalam bagi melahirkan persoalan seperti apakah itu wabak COVID-19, bagaimanakah dia berlaku. Ini adalah ciri-ciri seorang falsafah. Seperti yang kita tahu, apabila seorang individu itu dijangkiti virus corona, mereka akan mengalami gejala atau ciri-ciri terhadap diri mereka. Berdasarkan kenyataan WHO, World Health Organization, terdapat 3 peringkat gejala, iaitu gejala paling biasa, gejala kurang biasa dan gejala yang serius. Gejala ini biasanya bermula dengan ringan dan beransur-ansur mengikut tahap setiap individu. Terdapat juga individu yang mempunyai gejala yang sangat ringan tetapi akhirnya disahkan positif COVID-19. Seperti yang dinyatakan oleh World Health Organization tadi, gejala COVID-19 yang paling biasa ialah demam, keletihan dan batuk kering. Manakala gejala COVID-19 yang kurang biasa ialah sakit kepala, konjungtivitis, hidung bersumbat, sakit kekak, cirit-birit, kehilangan rasa atau bau, ruam pada kulit, perubahan warna jari tangan atau jari kaki, dan sakit-sakit badan. Gejala serius pula dikatakan kesukaran bernafas atau sesak nafas, sakit dada atau tekanan, kehilangan perkebulan atau pergerakan. Oleh itu, bagi mengelakkan diri kita terkena dengan gejala-gejala ini, kita haruslah mengikuti saranan kerajaan, iaitu memakai pelitup muka, menjaga kebersihan dan juga mengamalkan jarak 1 meter daripada diri kita dan orang lain. Faktor-faktor berlakunya coronavirus di Malaysia. Seperti yang diketahui, coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan dan terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome SARS dan Middle East Respiratory Syndrome related coronavirus iaitu MERS-CoV. Coronavirus yang kita temui baru-baru ini di China adalah jenis yang baru iaitu novel coronavirus. Jangkitan coronavirus boleh menyebabkan spektrum gejala daripada seseorang biasa kepada radang paru-paru, pneumonia yang teruk. Antara faktor-faktor penyebabnya berlaku pandemik coronavirus di negara kita ialah berlakunya titisan dari hidung atau mulut dari seseorang yang dijangkiti COVID-19 bersin atau batuk. Tiada kesedaran pada diri sendiri tentang penyakit berjangkit ini. Terdapat persentuhan di antara pembawa dan orang normal. Masyarakat tidak mematuhi arahan perintah berkurung yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita tidak mengamalkan penjarakan sosial seperti yang disarankan oleh kerajaan dan menyentuh objek atau permukaan yang terkena dengan COVID-19. Golongan yang berisiko tinggi seperti warga emas berusia 65 tahun ke atas, kanak-kanak, ibu mengandung dan bersakit dengan penyakit yang kronik.
isu semasa pada hari ini iaitu berkaitan penularan pandemik COVID-19, banyak sektor yang telah terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Antaranya ialah sektor ekonomi. Salah satu contoh yang saya dapat berikan pada hari ini ialah sektor ekonomi yang terjejas di Malaysia. Banyak kedai-kedai runcit, pasaraya maupun kompleks membeli belah terpaksa ditutup hampir 3 bulan berikutan dengan situasi ini. Usaha ini dilakukan oleh kerajaan untuk melandaikan sekaligus memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia. Namun begitu, kerancakan ekonomi di Malaysia tidaklah seperti dahulu. Kerajaan menganggarkan kerugian ekonomi hampir 6 bilion sehari akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh Malaysia. Jadi ingin saya tegaskan di sini bahawa objektif ini ialah dalam isu semasa yang diketengahkan pada masa ini, ia juga berkait rapat dengan falsafah kehidupan seharian manusia dalam negara ini. Dalam usaha memahami permasalahan yang berlaku dalam negara ini, iaitu tentang COVID-19 yang menular, masyarakat perlu tahu objektif berpandukan falsafah yang tepat dalam mengenangani masalah ini. Ringkasnya kita ketahui bahwa wabak COVID-19 ini telah menjangkiti lebih daripada jutaan orang dan juga mengakibatkan kehilangan nyawa ratusan orang. So, selain daripada penyebaran penyakit ini juga, ianya telah mengubah corak kehidupan manusia yang secara tidak langsung membawa kepada satu norma baru dalam usaha untuk membendung penularan COVID-19 ini. So, salah satu kesan yang dapat kita lihat dengan jelas adalah daripada aspek ekonomi. So, salah satu yang dapat kita lihat adalah kesan terhadap pekerja dan juga majikan. So, kawalan pergerakan yang telah dilaksanakannya itu PKP telah meningkatkan kadar pengangguran bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. So di Malaysia pula jumlah pengangguran yang dicatatkan pada bulan Mac meningkat kepada 17.1%. So, peningkatan ini jelas dapat dilihat berbanding daripada tahun lalu bagi mengatasi masalah pengangguran di Malaysia ini. So, salah satunya adalah membuat perkhidmatan memberikan makanan dan perubatan kepada orang serta pengurus hotline kaki tangan di hospital dan memantau mereka yang mengasingkan diri di rumah, iaitu melakukan kuarantin di rumah. So, tenaga buruh untuk melawan virus ini juga boleh dijadikan sebagai pekerjaan kepada mereka. Seterusnya, antara yang terkesan juga adalah dalam bidang pendidikan. Kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan ini, segala aktiviti pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka dihentikan bagi membendung krisis pandemik COVID-19 ini. Sebaliknya, dunia pendidikan kini berada dalam dunia maya. So, aplikasi seperti Google Meet, Zoom, dan sebagainya kini menjadi salah satu platform utama untuk antara tenaga pengajar dan juga pelajar untuk melanjutkan sesi pembelajaran sepanjang PKP ini dapat dilaksanakan. So, dapat kita lihat bahwa krisis pandemik ini banyak memberi kesan yang secara tidak langsung membawa kita kepada satu budaya baru dalam usaha untuk membendung penularan COVID-19 ini. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutamanya perkembangan gelombang yang kedua. Nationwide lockdown. These measures may be perceived to be very drastic. This is a very crucial step that the nation has to take in order to curb the spread of the virus. COVID-19 ataupun CMO, conditional MCO. But I want all of you to know that this government cares for you.
organisasi implikasi falsafah dalam kehidupan di bawah tajuk COVID-19. Secara umumnya, organisasi dikenali sebagai satu unit organisasi yang mempunyai manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama yang lain bagi mencapai matlamat organisasi yang mereka tetapkan. Dalam menjalankan tugas ini, organisasi telah menyempurnakan kaedah pembahagian tugas pada kumpulan kami, sehingga kan daripada pembahagian tugasan, pencarian maklumat dan tugasan setiap individu dalam kumpulan kami. Pada peringkat pertama dalam organisasi, kami telah melakukan perbincangan secara berkumpulan dan secara maya mengenai penetapan tajuk, mencari maklumat dan menyusun maklumat. Setelah itu, pembagian tugas yang dilakukan oleh ketua kumpulan atas persetujuan ramai. Oleh itu, setiap ahli kumpulan perlulah menjalankan tugas masing-masing yang telah diberikan. Secara keseluruhannya, organisasi ini telah memudahkan kami dalam kaedah penentuan kerja-kerja masing-masing dalam kumpulan, seperti menetapkan tajuk, menyusun kaedah-kaedah dalam tugas. Saya akan menerangkan berkaitan dengan kenyataan etika. Pertama sekali, projek video yang akan dijalankan adalah bertujuan untuk membincangkan tentang perilaku dan etika masyarakat dalam menghadapi pandemik COVID-19 serta menyatakan langkah efisien yang perlu diambil bagi menanganinya. Sebarang kandungan rakaman yang melibatkan mana-mana pihak telah mendapat persetujuan dan keizinan disertakan dengan rujukan sebelum dimuatnai ke dalam platform media sosial. Seterusnya, mesej dan pesanan yang terkandung di dalam video tidak ditujukan khas kepada mana-mana pihak. Sebaliknya, ia hanyalah sekadar memberi teguran dan nasihat bagi membendung penularan wabak COVID-19. Video yang akan dirakam mengandungi mesej-mesej penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kepentingan etika. Sekiranya terdapat kandungan video yang menyentuh perasaan atau sensitiviti mana-mana pihak, ia adalah bersifat kebetulan semata-mata. Masyarakat perlulah sentiasa mengutamakan etika dan mematuhi segala arahan yang telah diberikan oleh kerajaan. Sebarang penggunaan, penyebaran dan penyalinan mesej luar daripada konteks video adalah dilarang sama sekali. Falsafah secara umumnya bermaksud pemikiran yang mendalam mengenai sesuatu perkara dan mempunyai sifat secara menyeluruh, serta tidak terhad kepada sesuatu objek, topik atau daerah pemikiran. Masyarakat yang mempunyai etika dan nilai falsafah yang baik mampu menangani wabak ini dengan penuh sistematik dan sabar dalam menghadapi ujian yang menimpa dunia pada masa kini.